Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi sama-sama kita berada di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati, merahmati dan melindungi kita insya-Allah. Pada malam ini kuliah maghrib saya bawakan tentang telaga-telaga yang bersejarah di Madinah. Di Madinah terdapat banyak telaga-telaga yang dikaitkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam sirah dan juga hadis-hadis. Yang pertama adalah yang paling dekat, malahan dalam masjid Nabi, iaitu Bi'ru Haq. Sebelum diluaskan masjid Nabi, telaga yang disebut Bi'ru Haq ataupun Bairu Haq berada di luar masjid Nabi, dan ia berada dalam satu kebun yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Kisahnya yang diriwayat dalam hadis-hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu pergi ke kebun Abu Talhah ini dan juga minum daripada telaga ini. Satu hari, kana Abu Talhah aktharul ansar bil Madinah malam min nakhl. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Talha adalah lelaki Ansar yang sangat kaya dengan ladang-ladang dan kebun-kebun kurma di Madinah. Jadi kurma yang terbaik ialah kurma Madinah, ajwah Madinah. Yang lebih baik lagi ajwah aliyah Madinah. Harga dia lebih kurang 100 rial sekilo. Ajwah aliyah, itu yang terbaik lah. Dan ia disebut dalam hadis ajwah aliyah ni. Kalau tuan-tuan pergi boleh carilah. Kadang-kadang kedai tak ada, kena cari dekat mana-mana supplier. Dan orang Ansar banyak memiliki kebun-kebun kurma. Antaranya ialah Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau saudagar kurma, memiliki ladang-ladang kurma yang banyak
Di antara ladang-ladang dan kebun-kebun yang dimiliki oleh Abu Talhah di zaman Nabi adalah kebun yang berada di hadapan masjid Nabi ketika itu. Dan dalam kebun tadi terdapat satu telaga yang dipanggil Bayruha. Bayruha daripada perkataan bi'ru ha, telaga ha. Telaga ha. Tak tahulah, mungkin bentuk hak ke, wallahu alam lah kenapa disebut bi'ru hak. Dan ia sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Abu Talhah. Kebun dia banyak, yang paling dia sayang ialah kebun yang ada telaga bi'ru hak tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Nabi SAW selalu rehat-rehat. Kalau bahasa kita lepak-lepak lah. Nabi lepak. Lepak ni tak salah kan. Rehat-rehat. Dalam kitab Dalilul Falihin, ulama yang bernama Ibnu Allan As-Siddiqi mengatakan, daripada hadis ini, hadis Nabi rehat-rehat, minum-minum, melihat pemandangan kebun yang semula jadi, sunat kita istijmam. Istijmam. Apa istijmam? Kita cari pot baik untuk tenangkan fikiran. Vacation, tak mesti bercuti jauh-jauh kan. Dekat belakang ni Kemansah ada kan. Balik kampung, kebun-kebun kita tengok pemandangan yang semula jadi. Jadi sunat istijmam. Apa istijmam dalam bahasa Melayu? Kita cari tempat yang semula jadi, kita rehatkan fikiran sambil menikmati dunia. Nabi minum air bi'ru haq tadi. Ini dalil. Bercuti pun ada dalil. Ini bukan saya sebut, ini semua ulama. Dalam kitab Dalilul Falihin, tuan-tuan baca hadis ni, ulama ada sebut tentang faedah ataupun istimbat daripada hadis ini. Hadis Abu Talhah. Nabi suka pergi. Jadi bila Nabi suka pergi, sahabat ni suka apa yang Nabi suka. Jadi banyak-banyak ladang yang dimiliki oleh Abu Talhah, ladang itulah yang paling dia sayangi. Kerana Nabi SAW sentiasa pergi, selalu pergi, berehat, minum air dan mencari ketenangan lah. Maknanya dalam tempat-tempat yang semula jadi, air terjun, kebun, pokok-pokok ni ada ketenangan. Sebab tu syurga, konsep dia adalah kebun. Konsep syurga kebun. Kenapa saya sebut kebun? Al-Jannah. Apa jannah dalam bahasa Melayu? Jannah maksudnya bustan, kebun. Jannah dari segi bahasa Melayunya adalah kebun. Sebab tu syurga nama kebun. Sebab konsepnya kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mana kita pun kalau ada kesempatan nak balik kampung, duduk kampung, dipersilakanlah. Bukan halau. Ada kesempatan kan. Macam Profesor Agus kan. Dia retire daripada UKM, pergi Indonesia buat villa tepi laut. Dia seronok. Itu konsep syurga semula jadi, bukan moden. Dia ada istana, tapi istana tu dikelilingi dengan sungai-sungai dan kebun-kebun, pokok-pokok semula jadi. Itu kira macam the best lah, terbaik lah, konsep yang terbaik. Kalau ada duit, tuan-tuan bolehlah cari tanah dan buat. Tapi kalau ada sekali dengan pengajian masjid, itu lagi baiklah. Dunia akhirat. Satu hari turun ayat Quran, ayat 92 surah Ali Imran, iaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat capai kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayangi. Ayat 92 surah Ali Imran.
Tuhan kata kamu takkan, lan ni dalam bahasa Arab nafi lil abad. Orang Jawa kata never forever. Orang Jawa kata takkan selama-lamanya, takkan dapat kebaikan yang sebenar sehingga kita infak apa yang kita sayangi. Bila turun ayat 92 surah Ali Imran ini, Abu Talhah datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran kepadamu, yaitu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan dapat seseorang itu mencapai kebaikan yang sebenar sehingga menginfakkan apa yang dia sayang. Dia kata, wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah tanah ladang yang ada bayruha, telaga hak tadi. Dia buat pengakuan depan Nabi, itulah ladang yang aku paling sayang, ladang yang engkau selalu pergi selalu, yang ladang Nabi minum, Nabi rehat, Nabi enjoy, seronok kan dengan para sahabat lain. Dan dia secara terus menerus, tak fikir-fikir panjang dah, dia kata, wa innaha sadaqatun lillah. Depan Nabi dia kata, wa innaha, sesungguhnya tanah ini, ladang ini, kebun yang aku sangat sayangi ini, sadaqatun lillah. Bersaksikan Nabi, kebun ini sedekah untuk Allah. Hebat. Para sahabat tak tunggu lama untuk beramal dengan Quran. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud, para sahabat bukan jenis hafal Quran masuk dalam kepala. Para sahabat hafal Quran dalam amalan. Tuan-tuan, Nabi sebut ada 4 orang qari Quran, penghafaz Quran. Istaqra'ul Quran min arba'ah, hadis sahih Bukhari. Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Ibnu Mas'ud dan Salim. Salim hamba kepada Huzaifah bin Yaman. Tapi bila kita lihat dalam hadis, Ibnu Mas'ud pun tak habis hafal Quran. Separuh Quran dia hafal. Sebab sahabat dia tak mementingkan hafazan sepenuhnya, dia mementingkan kepada amalan. Kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat bila turun 10 ayat Quran, kami tak akan berganjak kepada yang lain sehingga kami tahu di mana ia turun, apa pengertiannya, apa hukumnya, apa amalannya. Mana mereka menjiwai Quran tadi dengan amalan. Ini berbeza dengan kita lah. Contoh boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sebut apa? Kitabul Quran. Kan ada kitab haji, kitab solat, Kitabul Quran. Imam Ghazali sebut ada 12,000. Itu Imam Ghazali punya pernyataan, bukan saya. 12,000 sahabat masa Nabi meninggal, tapi boleh dibilang berapa ramai yang hafaz Quran. Itu pun tak habis. Ibnu Mas'ud pun tak habis hafaz Quran. Saya lupa berapa puluh. Dia ada dalam kitab Bulughul Maram. Berapa ratus yang Ibnu Mas'ud hafaz. Lebih kurang separuh sahaja. Ibnu Mas'ud yang Nabi kata istaqra'ul Quran min arba'ah, ambillah Quran daripada 4 orang, antaranya Ibnu Mas'ud. Maknanya himmah sahabat ialah amalan, bukan hafazan. Nak hafal pun hafal lah, tak masalah pun. Hafal dapat pahala, baca dapat pahala, tapi yang utama ialah amalan. Sebab tu bila turun Quran, Abu Talhah tak cakap banyak dah. Terus jumpa Nabi, inilah harta yang aku paling sayang dan ianya untuk Allah. Dan dia kata lagi, arju birraha wa zukhraha indallah fadha'ha ya Rasulullah. Aku nakkan simpanan dan pahala. Kita simpan dalam ASN, ASB, bank-bank simpanan. Tapi sahabat simpan di mana? Arju birraha wa zukhraha. Aku harapkan tanah ini kebaikannya dan simpanannya.
Zuh ni, zakhirah ni benda yang disimpan untuk masa depan. Kalau kita simpanan fikir bank, pelaburan. Bagi sahabat tidak. Simpanan dia ialah akhirat. Sebab Allah kata wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah sebenar-benar kehidupan. Sahabat simpan untuk sebenar-benar kehidupan. Orang sekarang simpan untuk kehidupan yang menipu dunia. Habis begitu sahaja. Ini Abu Talha. Tak cakap banyak dah. Turun terus. Jumpa Nabi. Fadahha ya Rasulullah. Letaklah ikut suka engkau. Dekat mana aku nak simpan, aku nak bagi tanah ni. Maka apa jawapan Nabi? Nabi kata, bah zalika malun rabih. Nabi ulang lagi. Bah ni satu ucapan yang menunjukkan kepada impress, kagum, wow. Orang Jawa kata apa? Amazing kan? Luar biasa. Mana Nabi kagum. Nabi ulang, bah zalika malun rabih. Ini pelaburan yang sangat menguntungkan, sangat profitable kan orang Jawa kata. Sangat menguntungkan. Kalau kita sembang-sembang bab pelaburan tak ada lain lah, pelabur bab tu, pelabur bab ni, saham tu saham. Tapi bagi Nabi, bagi Islam, inilah pelaburan yang menguntungkan. Tanah kita untuk akhirat. Tanah kita untuk akhirat. Sebab itulah himmah sahabat, jiwa akhirat. Ini yang pertama, iaitu Bi'ruha. Sekarang berada di pintu Malik Fahad. Tuan-tuan masuk, belah kiri tiang yang kedua, tiang yang ketiga. Saya bagi nombor lah kalau tuan-tuan nak pergi umrah kan. Saya lupa nombor dia berapa kan. Tuan-tuan masuk pintu Malik Fahad. Nak cari, dia tak ada dah, telaga tak ada. Yang ada dia ada bulatan. Dia ada bulatan. Saya lupa nombor dia, saya cek sekejap. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan boleh terus 1241. Nombor tiang 1241, 1242. Antara dua tadi. Tuan-tuan selak dekat sebelah rak kasut, selak tu ada macam bulatan. Itu adalah Bi'ruha. Itu adalah tempat Nabi rehat-rehat, relax-relax, santai-santai. Mana kita apa kerja pun kita kena ada relax, masa relax. Pergi air terjun, tapi sekarang tak boleh pergi air terjun lah, bahaya kan. Tunggu reda sikit. Pergi pantai, tempat-tempat yang semula jadi. Ini sunnah Nabi ya. Dia kalau pintu 21, pintu Malik Fahad, bab Malik Fahad. Tiang, saya ulang balik, 1241, 1242 nombor dia, nombor tiang, antara between. Lepas tu selak, dia ada bulatan macam bentuk bulatan. Itulah telaga Bi'ruha yang Abu Talha secara sukarela, ikhlas, akhirnya Nabi suggest pada dia. Nabi kata apa? Nabi kata, inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Pandangan aku, kau serahkan, kau berikan kepada aqrabin, adik-beradik kau. Sebab sedekah terbaik adalah sedekah kepada adik-beradik. Tapi bila sebut sedekah, mestilah adik-beradik yang kita beri tadi mesti miskin. Kalau adik-beradik kita semua kaya, bukan sedekah, itu hadiah. Sedekah mesti asnaf. Ini kena faham. Kadang-kadang orang tak faham. Oh, aku tambahkan adik-beradik, aku tak nak sedekah lah masjid, pusat tahfiz semua. Ini semua tak priority kan. Aku tak nak sedekah adik-beradik aku je. Sebab Allah sebut kul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin. Apa yang kau infakkan ibu bapa, untuk ibu bapa, untuk adik-beradik. Ya, memang betul. Tapi kalau dah adik-beradik hang semua kaya-kaya, itu bukan nama sedekah. Itu nama hadiah. Itu beza hadiah dengan sedekah.
Kalau ada adik-adik kita yang miskin, itulah keutamaan. Tapi kalau semua kaya-kaya, anak-anak raja belaka, itu bukan sedekah, itu hadiah. Sedekah lagi tinggi daripada hadiah. Sedekah untuk asnaf. Sebab tu Nabi tak terima sedekah. Nabi hanya terima hadiah. Sedekah yang memerlukan. Hadiah orang biasa, bukan asnaf. Jadi kalau ada adik-adik kita miskin, itu yang utamanya. Sebab tu Nabi kata, berikan kepada adik-adik engkau, dan dia kata, aku serahkan kepada sepupu-sepupuku. Bani Ammih, dia kata, sepupu-sepupu dia lah, anak-anak pakcik dia yang susah, yang miskin. Habis satu telaga. Telaga yang kedua, dari banyak, dia tak mungkin habislah malam ni kan. Kita mungkin 8.30 kita habis, tapi mungkin sempat 2-3 telaga. Banyak telaga kan. Yang kedua ialah Izik. Izik ni di Masjid Quba ada 2 telaga yang bersejarah. Pertama Aris, yang kedua Izik. Dekat-dekat ya. Macam sini Aris, mungkin dekat tandas tu Izik, dekat. Aris dia ada tanda juga, nampak kelihatan lubang, ke lubang bulat. Depan sikit dekat kebun kena bayar. Sekarang saya baru balik kan, bawa jemaah, kena bayar 10 rial masuk kebun yang ada Bi'ru Izik tadi. Okay, saya nak cerita Bi'ru Izik dulu. Ialah kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia tak cerita habis kan. Macam baru ni saya pergi, nanti saya ceritalah. Yang keempat Bi'ru Rauha. Nanti Bi'ru Izik sekarang kena bayar masuk kebun 10 rial. Mungkin travel lah bayar lah, mungkin lah. Dalam tu ada air jernih, cantik, cerah, kehijau-hijauan. Sejarahnya ialah disebut dalam kitab Wafa'ul Wafa'. Imam Samhudi menceritakan, bila Nabi berhijrah, Nabi pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bila orang Madinah tahu, jadi orang Madinah dah steady dah ready dah. Sebab bila berlakunya Bai'ah Aqabah Ula, Bai'ah Aqabah Thaniyah, mereka dah bersetuju, berjanji dengan Nabi untuk menjadi pembantu-pembantu Rasulullah, menjadi ansar Rasulullah. Jadi bila dengar khabar Nabi dah keluar, mereka pun hari-hari keluar. Dia macam operasi dekat Batang Kali lah. Mula pagi-pagi je dah keluar, tunggu Nabi. Bila petang balik pula. Tiap-tiap hari pagi-pagi je keluar ramai. Mana mereka excited, teruja nak sambut Nabi. Hari yang Nabi sampai dah petang, mereka pun dah balik ke rumah masing-masing. Bila Nabi sampai ke Quba tadi, orang-orang yang tunggu, orang-orang Islam yang tunggu sudah balik. Yang ada ketika itu adalah seorang lelaki Yahudi, bukan nak sambut Nabi pun, kebetulan. Maka bila dia nampak Nabi dan Abu Bakar, dia pun panggil, "Hei orang-orang kampung, orang-orang yang korang tunggu sudah tiba." Mana dia, kira dia baik lah tu kan, bukan Yahudi semua jahat kan. Kalau kita mungkin, lantak kau lah, bukan agama aku, bukan aku punya Nabi kan. Tak, dia baik lah, bagus kan. Mana negara majmuk ni bukan Malaysia aja, Madinah pun negara majmuk kan. Ada orang kata tak boleh laksana Islam sebab Malaysia negara majmuk. Itu tak betul lah. Madinah lebih majmuk lagi pada Malaysia kan. Yahudi macam-macam jenis. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, macam-macam bani dia. Jadi tuan-tuan, mereka pun keluar. Bila dengar Yahudi sebut Nabi yang mereka tunggu dah sampai dengan Abu Bakar, mereka keluar. Maka Nabi pun duduk di situ. Di situlah kebun tadilah. Sekarang masih kebun. Dia kekalkan konsep kebun tadi. Tapi masalahnya kena bayar tu lah. Kebun.
ada air. Jadi Abu Bakar keluarkan selendang dia, Abu Bakar tutup Nabi daripada kepanasan. Petang pun masih panas kan, tutup. Dan mereka membawa setandan kurma. Setandan kurma. Itu yang nama izik tu. Dalam bahasa Arab, izqun ain zal qaf bermaksud setandan. Izqun setandan. Jadi dia keluar satu. Kita kalau dapat kurma satu bekas kan, dia habis satu tandan tu bagi Nabi. Dia kurma ni macam kelapa sawit. Tahu kan tandan kelapa sawit? Mah besar tu. Sebeban orang katakan. Nyah makan fresh. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi ziarah, sebelah Masjid Quba tu depan sikit dia ada kebun, kena bayar masuk. Dia ada mini zoo. Dia ada air yang segar. Dia ada tempat duduk-duduk kan. Masih lagi konsep kebun. Jadi Nabi duduk di situ. Di situlah rumah sahabat Nabi bernama Kulthum bin Al-Hidmi. Nabi sampai ke Quba hari Isnin. Keluar daripada Mekah hari Isnin, 2 minggu lepas tu sampai hari Isnin. Nabi ni sangat sinonim dengan hari Isnin. Lahir hari Isnin, meninggal hari Isnin, turun wahyu pertama hari Isnin, angkat Hajar Aswad hari Isnin, keluar Madinah hari Isnin, sampai Quba Madinah pun hari Isnin. Sebab tu kita disunatkan puasa hari Isnin. Esok Ahad, lusa pakat-pakat puasa sebagai cinta kita pada Nabi. Sebab tu namanya bi'ru iziq. Sebab izqun ain zal qaf tu setandan. Maknanya setandan kurma diletakkan depan Nabi untuk orang musafir lapar kan. 2 minggu tu bukannya 2 hari. Kita naik kapal terbang Saudi Airline 8 jam pun mah betul bila nak sampai. Dia memang itu 8 jam. Kalau pergi Europe, pergi Amerika 20 jam jenuh kan. Pergi Mekah Madinah pun penat. Itu penat dalam aircon. Penat kerusi selesa. Nabi penat atas unta 2 minggu bagi sebeban dan diberi minum daripada telaga izik tadi. Itu sejarah dia. Jadi kita boleh pergi dan boleh minumlah air tadi. Boleh minum. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, sebelah dia tu, Bi'ru Aris. Jadi Bi'ru Aris ni dekat dengan Bi'ru Izik. Dan Bi'ru Aris disebut dalam hadis-hadis sahih. Apa sejarah Bi'ru Aris? Aris adalah nama seorang lelaki Yahudi. Asal dia kan. Dalamnya 12 meter. Bi'ru Aris. Okey. Dalam hadis disebut, hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana satu hari Abu Musa keluar rumah. Dan dia berkata, la alzamanna Rasulullah fi yaumi. Dia kata, pada hari ini aku akan menjaga dan bersama Nabi sepanjang hari. Dia ambil wudu kat rumah, dia keluar rumah, dia kata hari ini aku nak bersama dengan Nabi. Dia pun cari Nabi kat masjid, tak jumpa. Dia pun tanya, maka para sahabat kata Nabi dah keluar ke arah ni. Sahabat tunjuklah. Dia pun ikutlah arah tadi sampai satu kebun. Memang ada Nabi dalam kebun tadi. Kebun tu di situlah, di sebelah Masjid Quba yang ada Bi'ru Aris tadi. Nabi sedang duduk melunjurkan kaki ke dalam lubang telaga tadi sambil menyelak kain. Manakala kita duduk santai-santai dekat tempat yang ada air, minum-minum ni sunnah Nabi kan. Kita lain kan, cari kedai kopi.
Nabi tak cari telaga, cari sumber-sumber air yang asli yang semula jadi. Itu sunnah Nabi. Agak-agak dekat Melawatan ni mana yang dekat? Kemensah. Dam. Duduk kat sumber air, tak salah sumber air tu telaga ke sungai ke, rehat-rehat, itu sunnah Nabi. Tadi dah kita cerita tadi kan, Nabi berada di Bi'ru Haq, rehat-rehat minum-minum. Yang ni Nabi berada di Bi'ru Aris. Nabi duduk dekat mulut telaga tadi, lunjurkan kaki ke bawah. Dalam tu 12 meter. Yang semalam budak mati 3 meter. Bapak dia gali telaga. Lepas tu dia suruh anak dia umur 15 tahun perempuan ambil sesuatu dalam telaga tadi. Bila anaknya turun, tanah jatuh, mati. Berita semalam. Ini orang marah dekat bapak dia, tapi tak tahulah apa cerita sebenar kan. Tapi dalam berita itulah. Benda tu baru digali kan. Mungkin masih lagi tak kukuh lagi, tiba-tiba dia suruh anak dia buat sesuatu dalam telaga tu. Tak tahulah suruh apa, saya tak pasti kan. Jadi bila anak dia masuk, budak perempuan 15 tahun, tanah jatuh, mati. Yang tu 3 meter. Yang ni Bi'ru Aris 12 meter. 12 meter. Nabi seorang yang berani kan. Kalau kita agak berani tak? Telaga dalam, kita duduk dekat muka, dekat mulut telaga tadi, duduk macam ni, kaki lunjur kat bawah. Kalau jatuh tu kalau kita lah tak pasti boleh naik ke tak boleh naik. Nabi seorang yang berani. Nabi selak kain jubah, nampak betis Nabi. Kira nampak habis lah. Nampak habis betis Nabi. Sebab Nabi nak rehat, nak enjoy kan. Kemudian Abu Musa pun beritahu Nabi. Abu Musa dia jaga, dia kebun tadi dia ada macam pintu. Dulu dia ada kebun, dia ada dia punya penghadang, tapi daripada pokok-pokok kurma lah, pelepah-pelepah kurma dia buat pintu. Jadi Abu Musa pun jaga Nabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki, dia ketuk, dia gerakkan pintu tadi. Dia tanya, siapa di sana? Kata Abu Musa. Jawapan lelaki tadi, Abu Bakar As-Siddiq. Aku Abu Bakar. Maka Abu Musa pun pergi jumpa Nabi, beritahu, Abu Bakar dekat pintu nak masuk, boleh ke? Nabi kata apa? Izin lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan Abu Bakar masuk dan beritahu dia akan masuk syurga. Oh, seronok kan? Berita gembira Nabi. Dia pun beritahu, silakan masuk. Nabi kata engkau akan masuk syurga. Dia pun masuk. Abu Bakar pun buat seperti mana yang Nabi buat. Duduk sebelah kanan Nabi, lunjurkan kaki ke dalam mulut telaga tadi, dan selak kain nampak betis. Ikut style Nabi. Macam kita kan ikut style orang putih rambut, ikut style orang putih baju. Jadi sahabat pun ikut style Nabi. Nabi nampak betis, dia pun nampak betis. Kemudian datang orang yang kedua, gerakkan pintu kebun tadi. Kebun pada pintu kan, sama Nabi. Dia tanya, man, siapa? Lelaki yang kedua tadi menjawab, Omar, aku Omar. Maka dia pun datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ada Omar nak masuk ni, boleh ke? Nabi kata benda yang sama. Izin lahu wa basyirhu bil jannah. Bagi dia masuk, izinkan dia masuk dan beritahu dia akan masuk syurga. Abu Musa pun datang jumpa Omar, dia pun beritahu silakan masuk. Nabi kata engkau masuk syurga. Omar pun masuk. Tadi Abu Bakar belah kanan, kali ini Omar duduk belah kiri. Dan dah penuh. Mana telaga tadi mungkin tak besar kot, tapi mulut dia dah penuh. Mana kalau 3 orang tu kalau dah duduk situ memang tak ada ruang untuk orang lain. Kalau ada pun mungkin sempit lah kot. Mana Omar kiri, Abu Bakar kanan. Dan Omar pun lunjur kaki dalam mulut telaga dan selak kain macam Nabi dan macam Abu Bakar. Ikut style Nabi lah kan.
Datang lelaki yang ketiga. Yang kan dah penuh, dah habis, tak habis lagi cerita ni. Lelaki ketiga tu goyang pintu tadi. Kata Abu Musa, siapa ni? Aku Osman. Lalu macam biasa dia beritahu Nabi. Osman datang nak masuk. Nabi kata, izin lahu wa basyirhu bil jannah. Tapi ada lain sikit. Nabi kata, izinkan dia masuk, beritahu dia akan ke syurga dan dia akan bertemu dengan fitnah. Nabi kata, ni dalam hadis Sahih Bukhari ni, hadis sahih, dia akan menemui fitnah. Nabi dah beritahu siap-siap, Osman akan menghadapi fitnah. Apa fitnah? Fitnah huru-hara, kekacauan di bawah pemerintahannya. Sebab tu dia meninggal dibunuh oleh orang Islam, Khawarij. Nabi dibunuh, diracun oleh Yahudi, Zainab bintu Haris. Abu Bakar pun sama, kesan racun yang sama. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Inni wajadtu in kita al-abhar min tilka sum. Nabi kata, terputus aorta aku, pembuluh darah besar, kerana racun itu. Itu kisah kewafatan Nabi. Diracun, dibunuh. Abu Bakar dibunuh juga, racun yang sama. Umar dibunuh oleh orang kafir, Abu Lu'lu', setengah sembahyang. Tapi Osman permulaan dibunuh oleh orang Islam sendiri. Itu fitnah. Dibunuh oleh orang kafir, biasa. Mati syahid, biasa kan. Bukan biasalah, maksudnya ialah bila Umar tahu yang bunuh dia orang kafir, dia lega. Tapi bila Osman, yang bunuh dia adalah orang Islam sendiri, orang Khawarij, ekstremis. Mungkin lepas ni saya boleh buat tajuk Khawarij kan. Siapa Khawarij ni? Ekstremis. Dia Khawarij ni bukan orang biasa-biasa. Sembahyangnya Masya Allah, puasa setiap hari, tahajud kalah kita, dahi hitam, ilmu tinggi, tapi dia ekstrim, sangat ekstrim, mudah mengkafirkan orang. Ini Khawarij. Dia bunuh Osman, dia bunuh Ali. Dua-dua tadi bunuh oleh Khawarij. Mana bermula fitnah zaman Osman. Itu yang Nabi sebut. Nabi kata, beritahu dekat Osman, bagi dia masuk syurga untuknya, tapi dia akan berjumpa dengan fitnah. Bila Osman masuk, telaga dah penuh, Osman tak dapat duduk. Apa tanda dia? Saya ulang balik. Bila Osman masuk kebun tadi, telaga dah penuh. Nabi, Abu Bakar, Umar. Apa tanda dia? Ulama kata itu tandanya Abu Bakar dan Umar dikuburkan bersama Nabi. Osman tak dapat. Osman enggak dapat. Osman kuburnya di mana? Di Baqi'. Itu tanda dia. Dan itu tanda lepas Nabi meninggal, Abu Bakar yang khalifah. Lepas Abu Bakar, Umar. Lepas Umar, Osman. Nampak cantik tak dia punya cerita tadi dengan kejadian yang berlaku. Ini dalam Sahih Bukhari. Telaga ini dinamakan, sebab tu tuan-tuan kena pergi Masjid Quba, dia ada tanda. Kerajaan Saudi dah buat tanda bulat, merah-merah bulat. Saya pergi baru ni ada. Dulu saya tak jumpa. Saya cari mana kan, masa sebelum PKP. Baru ni dah ada dah tanda Bi'ru Aris. Saya bawa jemaah. Ada tanda itu Bi'ru Aris. Dan kenapa dia dipanggil Telaga Cincin? Selain namanya Bi'ru Aris, nama seorang Yahudi, telaga tersebut juga dinamakan sebagai Telaga Cincin, kerana disitulah jatuhnya cincin Nabi. Nabi bila nak utuskan surat pada kerajaan-kerajaan luar, sahabat kata mereka nak cop. Innahum la yaqbaluna risalah illa bil khatam. Sesungguhnya mereka takkan terima apa-apa surat rasmi kecuali ada cop. Sebab tu Nabi suruh buat cincin yang tertulis Muhammad Rasul Allah. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, pakai cincin lelaki tak sunat, kerana Nabi buat untuk cop, bukan untuk pakai sangat pun. Nabi pakai, tapi untuk cop lah tujuan utama, untuk cop. Tapi mazhab Syafi'i kata sunat. Laki sunat pakai cincin macam Nabi, cincin perak, ada batu. Saya tak pakai sebab bukan kerana ikut mazhab Hanafi, sebab selalu hilang. Beli kat Madinah hilang, hilang. Saya ni muda kecil-kecil pun dah hilang. Jam pun biasa hilang.
cincin lagi banyak hilang. Jadi saya tak pakailah, membazir je kan. Beli hilang, tak pakai. Maknanya itu asal Nabi buat cincin. Lepas tu cincin tadi Abu Bakar dapat. Lepas Abu Bakar, Omar dapat. Lepas Omar, Osman yang terakhir. Bila Osman pakai, Osman duduk dekat mulut Bi'ru Aris tadi, mulut telaga tadi, terjatuh cincin tadi. Osman arahkan 3 hari 3 malam korek telaga tadi, enggak jumpa. Ini takdir Allah. Bermulanya fitnah Osman ketika hilangnya cincin tadi. Cincin kan, ya pun dalam kan, 12 meter kan, 12 meter dalam. Kalau 3 meter pun semalam boleh mati budak tadi kan, 12 meter. Ataupun memang dah, bukan atau lah, memang takdir Tuhan, cincin tak dijumpai. Cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah tertanam di Bi'ru Aris, telaga Aris tadi. Itu telaga yang ketiga. Telaga yang keempat, azam berapa? Berapa minit? 2 minit. Mungkin last kot. Dan saya sambung sikit lepas azan. Yang tuan-tuan tak pernah pergi. Kalau yang 3 tadi mungkin pernah pergi, yang ni jarang orang pergi sebab jauh, 80 km. Tak masuk ah? Belum. Namanya adalah Bi'ru Ar-Rauha. Bi'ru Ar-Rauha. Bi'ru Rauha ni jauh. Kalau Bi'ru Ha sekarang dalam Masjid Nabi. Bi'ru Aris sebelah Masjid Quba. Bi'ru Aziz depan sikit Masjid Quba. Tapi Ar-Rauha ni 80 km. Tapi inilah telaga yang penuh dengan sejarah. Tuan-tuan kena pergi. Tuan-tuan kena pergi. Dia kalau kita kumpul-kumpul ramai-ramai 80 km. Mungkin Tuan Haji Salman boleh masukkan dalam umrah. Tuan Haji ada travel sendiri kan. Mesti pergi. Sebab Bi'ru, telaga yang paling banyak sejarah, Bi'ru Rauha. Tapi kebetulan saya pergi tu, yang lead tu adalah anak-anak Malaysia tapi berfikiran salafi sikit. Dia tak cerita. Dia kata ini semua sama dengan telaga-telaga lain lah. Tak ada apa-apa manfaat. Geram dia saya dengar. Salafi tahulah, geng-geng Saudi, geng-geng Perlis kan. Sedangkan inilah telaga dalam hadis-hadis sahih. Saya akan cerita lepas azan sebab dah masuk ke? Dah masuk ah? Dah masuk sini. Tak ada. Ada masuk ah. Okey. Saya cerita lepas azan. Insya-Allah.
La ilaha illallah. Allahumma rabb sayyidina Muhammadin ba'd. Laka la tuhlibul mi'ad. Yang terakhir telaga untuk malam ini ialah Telaga Rawha. Ini Telaga Rawha ni adalah RNR kesukaan Nabi. Rawat dan rehat. Nabi bila musafir, haji, umrah dan peperangan-peperangan yang lalu di situ, Nabi akan singgah. Macam kita pun banyak RNR, kita akan pilih mana yang kita sesuai dan suka. Dan Rawha adalah pilihan kegemaran Nabi untuk berehat. Mana Nabi sentiasa singgah di situ untuk beristirahat dan minum di situ. Kemudian ada satu peristiwa berlaku di zaman Nabi. Satu keajaiban berlaku kepada Ummu Aiman dalam peristiwa hijrah. Dalam hijrah, Ummu Aiman dia keluar bersendirian tanpa apa-apa bekalan. Dia berhijrah tak ada bekalan. Mekah Madinah jauh kan. Kemudian sampai di Rawha tadi, Rawha. Ketika itu matahari yang panas, dia sangat-sangat dahaga. Sangat dahaga, boleh mati. Tiba-tiba dia dengar suara yang pelik di atas kepalanya. Ummu Aiman ni adalah maulah, mana hamba Nabi. Semua pernah dengarkan Ummu Aiman, dia uruskan Nabi. Jadi Ummu Aiman ni dia dengar masa dia tengah dahaga yang amat sangat nak ke Madinah, sampai di Rawha dia dengar sesuatu yang pelik di atas. Dia pun tengok. Dia tengok, farafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, fa iza dalwun mudalla minas sama', tiba-tiba aku melihat ada satu baldi yang terjuntai dari langit. Ini peristiwa yang sahih. Dia tengah dahaga sangat, tiba-tiba ada bunyi pelik dekat atas. Dia tengok, tiba-tiba ada baldi yang terjuntai. Maka dia angkat kedua tangannya, fatanawaltuhu biyadayya, maka aku capai biyadayya dengan dua tangan, yadayya dua. Dia cuba capai. Dia tangkap sebab dia dahaga kan, dia nak air. Dia rasa dalam baldi itu ada air, maka dia tangkap baldi yang terjuntai tadi. Kira pelik lah, mana datang baldi dekat atas. Kalau baldi dekat bawah pun pelik dah, mana datang kan. Tiba-tiba ada baldi air kan, tengah-tengah padang pasir. Ini baldi ke atas terjuntai. Maka dia istamsaktu bihi, aku dapat tangkap. Dia cuba tangkap dan dapat tangkap. Fasharibtu minhu hatta rawitu, aku minum, kata Ummu Aiman, aku minum sampai puas. Hatta rawitu, sampai aku puas. Maka selepas aku minum, aku puasa dan tak makan minum apa-apa, mungkin sampai ke Madinah. Maknanya dia punya kenyang, dia punya puas tu tak hilang-hilang. Ni karomah yang Allah berikan kepada Ummu Aiman. Di mana? Di Rawha. Mana tuan-tuan kena pergi kan. Baru ni saya alhamdulillah ada rezeki dapat pergi ke Rawha
Bi'ru Rauha, Telaga Rauha. Depan sikit tu ada Bi'ru Syifa. Tapi masa dah tak sempat dah ni, tak sempat cerita pasal Bi'ru Syifa. Saya nak habiskan sikit lagi Bi'ru Rauha boleh Dan antara peristiwa yang berlaku di Telaga Rauha ni ialah di mana Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadih la yuhillanna ibnu Maryam bifajjir Rauha hajjan aw mu'tamiran. Demi Allah, di tempat Rauha inilah Nabi Isa akan lalu, akan singgah bertalbiyah untuk haji atau umrah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nabi kata 70 Nabi yang lalu di situ. 70 Nabi yang buat umrah atau haji lalu di Rauha ini. Maksudnya ini sangat-sangat berkat tempat ni. Kita kena pergi tempat yang berkat tadi. Tempat yang kan dalam Quran sebut wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa kata dalam Quran sebut, dan di mana saja aku berada tempat tu diberkati. Nabi-nabi ni berkat. Tempatnya berkat. Oh tahu ini semua syariah tak, itu mengarut lah. Baju Messi baru ni berapa juta? $1 juta kan laku. Jutawan Arab nak beli baju yang bish, jubah yang Arab tu yang Messi pakai. Ambil berkat 1 juta nak beli. $1 juta. $1 juta 4 juta Malaysia. Kalau yang tu tak ada berkat apa pun orang beli, ini lagi berkat. Jadi tuan-tuan kena pergi Bi'ru Rauha ni. Rauha ni kena pergi. Dan Nabi pernah bersabda, bila azan berkumandang, tuan-tuan boleh tengok dalam saya punya Facebook ataupun Instagram, saya ada kongsi tentang Bi'ru Rauha ni secara ringkas lah. Tapi dalam ni saya bagi lebih lagi kan. Antaranya Nabi sebutlah hadis tentang Rauha ni, inna syaitana idza sami'an nida bis salah dhaba hatta yakuna makanar Rauha. Sesungguhnya syaitan bila dengar azan, dia akan lari sejauh-jauhnya sampai ke Rauha. Nabi sebut perkataan Rauha. Mana Nabi cukup suka dengan Rauha ni. Kita ni kalau suka, kita akan sebut selalu kan. Aku teringat betul nak pergi tempat tu, seronok. Sampai ke Nabi bagi perumpamaan, jauhnya syaitan lari, sebut Rauha. Bukan kerana Rauha tempat syaitan, nak kata bahawa syaitan akan lari jauh bila dengar azan. Madinah dengan Rauha ni 80 km. Dan kalau melawati ni, muazzin azan, sampai mana syaitan? 80 km. Seremban sampai kan 80 km kan. Jauh lagi. 80 km kita boleh jamak kan. Mana syaitan akan lari jauh. Sebab tu kita ni kena azan walaupun kat rumah. Azan bukan kat masjid je, tapi kat rumah janganlah pakai speaker. Dekat mana-mana azan. Nabi kata kat Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bila engkau berada di padang pasir, farfa' sautaka bil azan. Azan dekat padang pasir. Sebab azan ni bukan hanya nak bagi tahu orang sembahyang je, nak bagi syaitan lari. Kalau rumah kita tak pernah diazankan, penuh syaitan dekat rumah kita. Azan kan. Macam baru ni orang cari orang hilang, azan, alhamdulillah jumpa semua kan. Jadi itu yang last kali, antara yang pernah berlaku di Rauha tadi, Nabi malam pertama dengan Safiyah di Rauha. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook atau IG saya ada share tentang Rauha ni. 26 November, masa tu saya pergi umrah. Nabi dalam perang Khaybar mengalahkan Yahudi. Antara tawanan perang tadi adalah Safiyah. Nabi bagi pilihan kepada Safiyah. Safiyah memilih Nabi. Safiyah memilih Nabi. Nabi tak paksa. Safiyah memilih Nabi. Maka Nabi pun berkahwin dengan Safiyah selepas perang Khaybar 7 Hijrah. Dan bila nak balik ke Madinah, kahwin lah, tapi belum bersama lagi. Singgah di Rauha. Check in di situ, Nabi bersama dengan Safiyah di situ, di Rauha. Mana banyak kisah-kisah yang berlaku di Rauha. Nabi Isa turun di situ, singgah lah maksudnya.
70 nabi di situ. Mana tuan-tuan, lepas ni next umrah kan, kita cari travel yang boleh bawa kita pergi Rauha ni. Inilah telaga persinggahan Nabi yang paling banyak sejarah. Bukan sejarah Nabi je, sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu. Termasuklah Nabi Isa akan turun, dia akan singgah di Rauha ni. Jadi insya-Allah niat azam kita nak pergi haji atau umrah, dan kita cari peluang nak pergi Rauha. Jauh 80 km daripada masjid Nabi kan. Tapi sekarang dah guna apa visitor punya kan, turis punya kan. Jadi tak ada masalah. Nak pergi mana pun tak ada masalah. Visa turis ni semua boleh pergi. Jadi boleh sampai Rauha, walaupun Rauha ni di luar Madinah. Jadi mudah-mudahan kita sempat malam ni sebut 5 telaga Nabi. Yang paling jauh Rauha tadi. Dia ada jauh lagi tapi tak sempat lah malam ni kan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan saya doakan sempat untuk bertemu. Saya alhamdulillah dah bertemu ke-5 telaga ini yang paling dekat Masjid Nabi. Tuan-tuan kena cari ke-5 telaga ni, pergi dan berdoa pada Allah dengan berkat tempat yang berkat itu. Allah menerima doa kita. Kita minta pada Allah, tak minta pada siapa, tapi tempat yang berkat itu membawa makna yang sangat besar dalam diri kita, kerana dalam Quran sebut wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Tempat-tempat yang Nabi lalu Allah sebut akan diberkati. Tang mana pun Nabi lalu, tempat tersebut mubarakah, diberkati. Kita bukan percaya apa-apa, kita hanya percaya pada Allah, tapi berkat itu ada. Itu sebagai penutuplah. Mudah-mudahan kita semua dapat cari dalam kita punya list kita, aku nak sampai ke 5 telaga ini. Saya ulang balik, telaga Aris, telaga Idhik, telaga Hak, telaga Rauha. 4 ke 5 malam ni? Baru 4 kan? Itu je kan? 4 lah. 4. Dia ada lagi telaga Bi'ru Rumah, Bi'ru Syifa. Tapi malam ni kita share dapat 4. Kita cubalah sampai ke 4 telaga tadi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzikriنا innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.